Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا المصطفى وعلى خاتمهم وأكرمهم وأشرفهم حبيب الله وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين وأصحابه المجاهدين أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان اللهم بارك لنا في رمضان وأعنا على الصيام والقيام وحفظ اللسان برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin, hadirat, ayah-ayah, ibu-ibu, para jamaah yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita rafa'kan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman yang masih lagi dikurniakan dalam diri kita. Dan begitu juga Allah masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal dengan sakibaki usia yang Allah kurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah, doa yang kita pohon pada Allah untuk diberikan kesempatan masuk kepada bulan Ramadan, alhamdulillah, syukur. Sehingga hari yang kelima ini kita masih lagi mampu untuk berpuasa. Tak ada yang sakit, tidak ada gastrik, tak ada, segala-galanya tidak ada. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita terus istiqamah dan juga kekuatan serta usaha untuk memperbaiki sebarang kekurangan-kekurangan dalam kita melaksanakan ibadah puasa. Yang kita tahu puasa dari sudut istilahnya al-imsak anit ta'am min tulu'il fajri ila ghurubis syams, iaitulah kita menahan diri kita ini daripada sebarang bentuk makanan-makanan masuk ke dalam rongga kita, begitu juga minuman-minuman dan sebarang perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbitnya akan fajar shadiq sehinggalah terbenamnya akan matahari. Itu waktu untuk kita berpuasa. Tapi pada saat yang serupa, Islam mengajar pada kita bukan sekadar itu. Mulut kita perlu untuk dijaga, yang membolehkan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut man lam yada' qaulaz zur falaisa lillahi hajatun min an yada'a ta'amahu wa syarabah atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak meninggalkan dalam hidupnya kata-kata dusta, ucapan-ucapan yang langsung tidak memberikan pahala dan barakah di sisi Allah Subhanahu wa taala, gurauan-gurauan dan sebagainya yang sehingga menyebabkan hidupnya sentiasa berada dalam keadaan kurang membaca Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah, maka Rasulullah mengatakan falaisa lillah, tiadalah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk Allah
untuk dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya hanya sekadar tahan makan dan minum, tapi dari sudut ucapannya tidak dijaga, Allah juga tidak akan mengambil perhatian kepada orang yang berpuasa seperti ini. Wal'iyazubillah, kita minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, untuk mengelakkan daripada perkara seumpama ini berlaku dalam hidup kita, susun jadual dalam kehidupan. Sebab bila kita tak susun, akhirnya kita berada dalam keadaan waktu yang renggang dan kosong. Maka apa kita nak buat? Yang pertamanya mungkin kita tidur daripada pagi sampai ke maghrib. Ya ke? Allahu a'lam. Ataupun mungkin pada waktu itu membuka WhatsApp yang tidak akan habis-habis. Selagi bateri tak habis, lagi itulah WhatsApp akan terbuka. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain. Kalau katakan kedai dibuka jam 8, begitulah daripada jam 8 sampai jam 9 malam. Mencari daripada satu tempat ke satu tempat untuk memilih apa sahaja pilihan-pilihan bagi menuju ke gerbang Aidilfitri, contoh, dan sebagainya. Wallahu alam, bukan di sini orang lain, sekadar memperingatkan diri kita bersama insya-Allah. Baik, ala kulli hal, walau bagaimanapun kita mulakan perbincangan kita pada pagi ini dengan berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, kita telah pun selesai membicarakan hadis yang ke-8. Tapi saya kira ada beberapa pengajaran-pengajaran yang belum kita tamatkan. Saya tak ingat ada berapa pengajaran yang telah pun kita bicarakan sebelum ini. Kalau boleh diulang, saya pun tak ingat. Yang pertama, okey, saya ulang balik. Saya catat di dalam teks bahasa Arab ni, saya ambil daripada kitab Nuzhatul Muttaqin. Teks yang dibicarakan oleh beliau, oleh pengarang kitab Nuzhatul Muttaqin. Di antaranya adalah Syekh Dib Mustafa Bugha rahimahullah, hafizahullah. Baik. Afadal hadis, hadis yang memberikan faedah ataupun pengajaran daripada isi kandung yang berkaitan, ceritanya berkaitan tentang kisah seorang yang nak bertaubat. Ambil lagi kisah tersebut, di mana dia telah membunuh seramai 99 orang. Lantas ketika itu dia pun bertemu dengan salah seorang alim ketika itu. Dia kata, hal min taubatin, ada tak ruang untuk saya bertaubat kepada Allah ni, saya dosa saya banyak. Jadi orang alim tadi duk tengok, kamu ni memang tak layak, wajah kamu berapa ramai bunuh? 99. Lagilah tak layak untuk dapat terima rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila dengar sedemikian rupa, maka dia pun bunuh lelaki ataupun alim tadi, dan akhirnya dia bergerak lagi mencari alim yang lain yang membolehkan untuk memberikan jawapan yang memuaskan hatinya ketika itu. Bertemulah dengan alim yang kedua. Maka pada saat ketika itu alim tadi kata, boleh, taubat kamu boleh diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kamu pergi ke sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah kawasan yang sesuai untuk kamu bertaubat kepada Allah. Orang-orangnya salih, mereka semua daripada kalangan yang hidupnya berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-8 perbincangan tersebut dalam bab taubah. Ya, dalam bab taubah, fasal bab taubah. Baik, kemudian setelah daripada itu dia pun pergi mengikut dan menurut panduan yang telah disampaikan oleh orang yang alim tadi. Maka pada saat ketika dalam perjalanan untuk bertaubat, taubatnya belum berlaku, hanya sekadar niatnya tadi nak bertaubat, nak menuju ke tempat tersebut, tiba-tiba meninggal. Dan ketika itu bertemulah di antara dua malaikat
satu malaikat penjaga azab, satu malaikat rahmat. Jadi kedua-dua datang bertembung, masing-masing bergaduh. Malaikat pun ketika itu tak dapat nak bagi keputusan. Ni aku punya, dah ni aku punya. Jadi pada saat ketika itu para hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dirahmati Allah, penyelesaian tak ada. Yang kata malaikat azab, dah dia belum bertaubat lagi. Belum bertaubat, maka dia masih berada di bawah kawalan saya. Saya menjaga orang-orang yang belum bertaubat lagi, belum ada kesempatan. Sementara malaikat rahmat tadi mengatakan, dah, dia ada keinginan untuk bertaubat. Dalam keadaan sedemikian rupa, Allah utuskan seorang lagi malaikat sebagai pendamai kepada malaikat-malaikat. Rupanya malaikat pun ada juga bergaduh sesama dia. Ya. Ceritanya dalam hadis ini, ada kisahnya. Bergaduh tu tak adalah macam kita. Kalau kita dah bergaduh tu, bahasa yang keluar tu, la ilaha illallah. Ya. Muslimat yang ketahui lagi teruk bahasanya nanti keluar. Ya. Baik, para hadirin hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Yang bergaduh di antara kedua malaikat tadi dalam berselisih faham untuk menentukan lelaki ini siapa yang akan bawa dia. Dan akhirnya malaikat tadi kata, okey, kalau begitu kita tengok dari sudut jaraknya mana yang lebih dekat. Kalau jarak perjalanannya itu lebih hampir kepada tempat maksiat, tempat asalnya ini, maka dia akan diambil oleh malaikat azab. Sementara kalau sekiranya jarak perjalanan itu lebih hampir kepada tempat untuk dia bertaubat tadi, maka dia akan dijaga ataupun akan diambil oleh malaikat rahmat. Bila diukur, ya, Allah telah memendekkan perjalanan untuk menuju ke tempat dia bertaubat kepada Allah. Dan ketika itu dia diterima akan taubatnya, termasuk di kalangan orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, apa dia punya kesimpulan? Antaranya disebut husnu uslubin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tawjih wal mau'izah bi darbil amsilatil waqi'iyyah wa kadzalika jawazut tahadduthi anil umami sabiqati mimma lam ya'til islamu bima yukhalifuhu. Eloknya husnu uslub, cantiknya penggunaan gaya bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan panduan dan memberikan suatu pengajaran. Ni kaedah sebagai seorang pendakwah ni, dia kena pandai bagaimana nak mengolah kata-kata. Tengok sahaja sesiapa yang ada ketika itu, kalau dia berada pada peringkat orang-orang yang intelektual, gayanya gaya intelektual. Kalau orang yang berada dalam kadar yang sederhana, mutawassit, golongan mutawassitun, mereka yang berada pada peringkat sederhana, maka penyampaiannya adalah dalam bentuk sederhana. Dan begitu juga kalau peringkat tersebut adalah kanak-kanak, maka sesuainya dengan cara dan juga kaedah kanak-kanak. Jadi bahasa-bahasa itulah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang pernah saya katakan dahulu, ucapan daripada Sayyidina Ali, hadithun nas bima ya'rifun, berbicaralah dengan manusia dengan apa yang mereka tahu. Yang tak tahu jangan dibawa, nanti akan menimbulkan fitnah kepada mereka dan macam-macam kekeliruan, kerana pemikiran manusia ini dia bertahap. Pemikiran manusia ini bertahap. Baik. Satu ya, caranya. Bagaimana caranya? Rasulullah dengan membawakan contoh. Kisah ni kalau kita nak, ada kalanya kita kena bawa cerita. Maknanya dia bukan hanya sekadar literal cerita, menyebutkan hanya maklumat-maklumat semata-mata, tapi datangkan contoh. Tujuannya adalah untuk memperkukuhkan akan penyampaian maklumat kepada seseorang audien ataupun pendengar. Dan kemudian begitu juga harus untuk menceritakan kisah umat-umat yang lalu. Mimma lam ya'til Islam, daripada sesuatu yang belum lagi Islam datang ketika itu. Maknanya sebelum perutusan Nabi SAW, bawakan kisah-kisah yang lalu. Itu dalam Al-Quran cukup banyak sekali kisahnya. Kisah-kisah berkaitan dengan para anbiya, kisah yang berkaitan dengan umat-umat yang terdahulu, kaum Thamud, kaum Ad, apa lagi? Fir'aun, Bani Israel, paling banyak Allah bicarakan dalam Al-Quran. Itu sebagai peringatan kepada kita, Nabi yang paling ramai, sehingga mereka mengaku bahawa kami adalah anak-anak Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah merupakan kekasih-kekasih Allah dan anak-anak Allah Subhanahu wa taala. Itu dakwaan yang dibuat oleh golongan Bani Israel. Bawa cerita-cerita tersebut bima yufal, selagi mana tidak datang sesuatu ataupun selagi mana cerita-cerita tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, bawalah, tidak menjadi masalah. Nak mudahnya, buka Al-Quran, banyak dah cerita-cerita itu memang tak bertentangan, sebab Al-Quran sendiri yang membawakan kisah-kisah tersebut. Baik. Yang seterusnya, pengajaran berikutnya, an-nufusul lati fiha isti'dadun lil khairi wal haqq
tarji'u ilal istiqamati wa in inharafat bihal ahwa'u hinan an tariqil huda. Jiwa-jiwa yang di dalamnya ada persediaan untuk menerima kebenaran, tetap sahaja dia akan kembali untuk istiqamah menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada kalanya dia terseleweng daripada jalan petunjuk. Maknanya jiwa manusia yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya berikan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada dirinya. Pada permulaannya Allah dah telah berikan pada dirinya itu ada persediaan untuk menerima kebenaran. Tiba-tiba dia melakukan sesuatu perkara-perkara yang buruk, yang tidak baik, buat dosa dan sebagainya. Tetap akhirnya dia akan kembali semula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita nak minta pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak diajar tentang agama Allah, diajar tentang solat, diajar tentang baca Al-Quran, memang dia nakal. Dah besar tu ya Allah. Kadang-kadang apa yang kita minta dia tidak lakukan perbuatannya itu. Nah, kita nak buat bagaimana? Usaha telah pun dibuat dan dilakukan. Tetapi tetap sahaja dalam hatinya itu ada perasaan apabila Allah telah mencampakkan dalam hatinya itu ada kebenaran, dia akan kembali semula dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu bagaimana cara kita nak menjadikannya? Minta selalu doa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha', itu salah satu. Wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ni minta selalu ni, bulan Ramadan ni di antara waktu-waktu yang mustajab ni. Sebelum kita berbuka puasa, doa selalu minta, ya Allah, kau berikanlah kepada aku minta berlindung dengan engkau daripada ilmu-ilmu yang tak bermanfaat, daripada hati yang tak pernah tunduk dan khusyuk kepadamu ya Allah, dan aku minta berlindung daripada nafsu yang tidak pernah kenyang-kenyang, tak pernah rasa puas dalam hidup. Dan begitu juga aku minta berlindung dengan engkau daripada doa yang tidak dikabulkan oleh kau ya Allah. Minta selalu pada Allah Subhanahu wa taala sebelum makan, paling tidak baca pendek ni. Sekurang-kurang kita dapat memanfaatkan ilmu yang selama ini kita pelajari daripada tuan-tuan guru kita. Justru itu minta dan terus minta, mudah-mudahan Allah mendengar permintaan kita. Kemudian seterusnya ada dalam satu hadis Nabi yang lain, ya Rasulullah sebut itu mudah-mudahan kita terjadi seumpama apa yang disebut dalam hadis tersebut. Idza aradallahu bi'abdihi khaira, apabila Allah menghendaki pada seseorang hambanya itu kebaikan, ista'malahu, Allah menjadikan dia ini sebagai amil, sebagai pekerja kepada Allah. Sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, bagaimana Allah menjadikan dia itu beramal, amil kepada Allah, pekerja kepada Allah? Sahabat-sahabat kata, selama ni kami buat kerja ni, apakah kami ni bukan merupakan hamba kepada Allah? Lantas jawab Nabi SAW, yuwaffiquhu bi'amalin salihin qabla mautih. Allah memberikan taufik kepadanya dengan amal-amal salih sebelum dia meninggal. Maknanya sebelum dia meninggal tu dia buat amal salih ya. Maka sampailah kepada akhir usianya, Allah cabut nyawanya ketika itu, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ini adalah merupakan orang yang Allah berikan kebaikan kepadanya. Jelas sekali daripada dalil tersebut. Maka kerana itu kita kena berlomba-lomba buat baik. Buat baik, jangan berhenti-henti. Selagi mana kebaikan yang ada pada diri kita, jangan kita berhenti. Bahkan jangan sampai kita mendapik dada yang kita ni dah buat baik dah banyak dah saya buat baik dah ni. Ni bulan Ramadan ni pun dah hari yang kelima ni. Nak tahu ni siapa yang sponsor makan untuk iftar ya, masjid negeri 2,000 orang tu. Dengar-dengar hari yang pertama 600 orang tak dapat makan kata. Walaupun 2,000 ramai yang datang, contoh. Jadi saat-saat ketika itu kita pun sponsor. Tahun dah hari kelima ni aku sponsor dah, cerita Allahu Akbar, aku ni dah banyak buat baik. Jangan sampai begitu, sebab Allah melarang kepada kita memuji diri kita dengan kebaikan yang kita lakukan. Fala tuzakku anfusahum, ya, fala tuzakku anfusakum, janganlah kamu membersihkan jiwa kamu sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, Allah yang lebih mengetahui orang yang bertakwa di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, fadlul ilmi ma'a qillatil ibadah ala kasratil ibadati ma'al jahli, li'anna al-'abidal jahila rubbama asa'a min haitsu arada an yuhsinu san'an fahalaka wa ahlak, wal 'alim yahtadi bi nuril ilmi fayuwaffiqu lil haqqi fayantafi'u wa yanfa'. Okey, kelebihan ilmu di samping sedikitnya ibadah, ke atas banyaknya ibadah di samping kejahilan. Maknanya ilmu yang banyak, ya, ataupun kelebihan orang yang berilmu walaupun ibadah sedikit itu lebih afdal berbanding dengan orang yang kuatnya ibadah tapi ilmunya sedikit.
kuatnya ibadah, ilmu sedikit. Bab berkait dengan solat, Masya Allah, bila masuk bulan Ramadan ni, solat yang dikejar adalah solat tarawih. Solat sunat tarawih, kan, dikejar. Padahal pada saat yang serupa, dia ada meninggalkan solat-solat qada yang belum lagi selesai dilaksanakan. Akhirnya ditumpukan solat sunat tarawih. Ya Allah, tunaikan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Sampailah, ya, tunaikan solat tarawih ketika itu. Yang solat fardu yang tidak ditunaikan, dibiarkan begitu sahaja, rugi. Sedangkan kelebihan orang yang melaksanakan solat sunat ataupun tatawwu pada bulan Ramadan menyamai dengan apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tak melihat hadis itu dari sudut kedudukannya, tetapi ada disebut dalam riwayat hadis sama dengan menunaikan solat fardu. Sementara mereka yang menunaikan ibadah yang fardu itu menyamai dengan sab'in, menyamai dengan 70 kali ganda ibadah fardu di luar daripada bulan Ramadan. Nah, kan ada kelebihan yang fardu. Sebab apa? Macam mana kita boleh nak menentukan? Ilmu mengajar kepada kita itu adalah ilmu yang penting. Nah, daripada kita beribadah. Dan sebab itu Rasulullah juga pernah membicarakan kan bab ilmu, fadlul abidi alal alimi, ya, kafadli ala man huwa adnakum. Sesungguhnya kelebihan orang yang berilmu itu ke atas orang yang kuat beribadah, itu umpama kelebihan aku bersamaan dengan orang yang paling bawah kedudukannya di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ilmu itu penting. Dan bukan bermakna dalam hadis ini disebut dalam catatan ini ma'akillatil ibadah ni, tak apa kita ada ilmu buat ibadah sikit jelah, jangan banyak-banyak. Betul juga kenyataan tersebut. Ilmu ada tapi tidak diamalkan, amal sedikit sahaja. Padahal kekuatan ada, tak dibuat, itu jadilah seumpama apa yang disebut al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan umpama pokok yang tidak menghasilkan buah. Artinya apa? Manusia yang rugi, bahkan lebih menakutkan. Ilmu-ilmu inilah yang akan menjadi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Si fulan bin si fulan ilmunya masya-Allah, tapi amalnya tak ada langsung. Subhanallah. Bahkan yang lebih malang, amalannya itu bertentangan dengan ilmu yang dimiliki. Itu lagilah menakutkan kita. Ilmu tahu, tapi dari sudut amalannya langsung tidak mencerminkan ilmu yang dipelajari selama ini. Wallahu a'lam. Baik. Kenapa dikata li'annal 'abidal jahil? Kerana sesungguhnya seorang ahli ibadah tetapi dia seorang yang jahil. Kadang-kadang asa'a, dia melakukan sesuatu kesilapan, membuat satu keburukan di mana dia menghendaki melakukan sesuatu perkara itu dalam keadaan baik. Tapi pada saat yang serupa dia telah merosakkan dirinya. Dia anggap perkara itu yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a dalam surah Al-Isra' ke dalam surah Al-Kahfi. Mereka mengira bahawa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah merupakan perbuatan yang benar, bukan benar saja, ahsan, yang terbaik yang dilakukan oleh mereka. Subhanallah. Tengok-tengok rupa-rupanya malam tadi tak ada niat bersahur dan juga tidak ada niat untuk berpuasa. Tapi dijaga pagi, tak bercakap, baca Quran. Macam mana puasa? Puasa ada niat tak? Niat tu apa? La ilaha illallah. Tak niat malam. Malam yubayyitin niyah fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menyebutkan niat itu di waktu malam, maka tiadalah puasa baginya itu. Puasanya tidak sah. Walaupun dia kena bertahan daripada makan dan minum, tapi puasanya pada saat ketika itu tidak sah. Puncanya apa? Ilmu tak ada. Tidak ada niat. Dulu saya biasa puasa sunat, tak ada pun niat waktu malam. Kata, puasa sunat itu berbeza dengan puasa wajib. Puasa wajib itu dia kena ikat niatnya itu di waktu malam. Tapi ataupun di waktu sebelum masuknya subuh, lepas solat maghrib, silakan sahaja untuk berniat. Maknanya time kita waktu berbuka, waktu itu terus pasakkan niat untuk berpuasa esok hari. Ini bagi ibadah-ibadah yang wajib, khususnya pada puasa di bulan Ramadan. Baik, sementara orang yang alim, dia akan mendapat cahaya, mengambil panduan dengan cahaya ilmunya, lantas dia akan dapat memperbetulkan sesuatu itu mengikut perkara yang tepat. Dia memberikan manfaat, yantafi, ia memberikan manfaat, dan dia dapat memberikan juga manfaat kepada orang lain. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, babut taubati maftuhun wa taibu makbulun mahma azuma minhu zambu wa kasrat al khataya. Bab pintu taubat sentiasa terbuka, maftuh.
Kita juga dah bincangkan dalam perbincangan yang lalu bahawa pintu taubat selagi kita hidup, selagi belum matahari itu terbit daripada sebelah barat dan terbenam sebelah timur, pintu taubat masih lagi terbuka. Dan sebelum kita berada dalam keadaan ditimpa dengan azab daripada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diterima akan taubatnya, maka segerakan untuk bertaubat kepada Allah. Pintu taubat sentiasa terbuka. Wattaib, orang yang bertaubat diterima akan taubatnya sebanyak mana besarnya dosa yang dia lakukan dan banyaknya kesilapan-kesilapan yang telah diperlakukan dalam hidupnya. Jadi banyak mana pun itu jangan dikira. Kita dah benda yang telah pun berlalu, yang penting an-nadam, kita rasa menyesal. Kemudian al-azmu, kita berazam untuk tidak lagi melakukan. At-tarku, meninggalkan segala dosa-dosa yang telah pun kita lakukan pada masa yang silam. Usaha kita ada, kita lakukan, insya-Allah. Walaupun tetap perasaan kita, ya Allah, kenapalah dulu aku boleh buat begini? Tak sangka kenapa aku boleh lakukan demikian. Memang perasaan itu ada, kebersalahan itu ada dalam diri kita. Tapi pada saat yang serupa, yakinlah kita kepada Allah. Husnuzan billah. Mungkin juga Allah jadikan kita dulu budak jahat lah, katakan istilahnya begitu. Budak yang nakal ketika itu sebenarnya Allah nak memberikan kepada kita supaya timbul rasa keseronokan dan kemanisan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab biasanya orang yang dah merasai itu, dia akan dapat merasai keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, waktu itu dia dah dapat merasai. Tapi kalau orang yang tak rasa langsung, itu ibadahnya macam biasa. Dia tidak merasai apa pun sebab tidak ada ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahap kematangan dalam kehidupan tidak dirasai bila tiadanya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik. Dosa banyak tetap walaupun sebanyak buih yang berada di lautan. Ni Ramadan lagilah merupakan peluang kepada kita untuk kita berusaha memadam dosa-dosa silam kita, ibadah kita ini. Dan Rasulullah menyebutkan dalam hadis apa dia? Walillahi utaqa'u minan nari wa dzalika kullu lailatin. Bagi Allah Subhanahu wa taala akan ada hamba-hambanya yang akan dilepaskan daripada api neraka, dibebaskan daripada api neraka. Itu berlaku pada setiap malam. Setiap malam Allah akan memberikan tawaran siapa yang nak melepaskan diri daripada api neraka, seorang demi seorang. Itu berlaku sepanjang malam selagi mana namanya Ramadan itu ada bersama-sama dengan kita. Kerana itu malam hidupkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan itu dalam keadaan beriman pada Allah, dalam keadaan ihtisab, menghitung-hitung akan harapan segala bentuk keinginan hanya semata-mata kepada Allah, pahala itu datang daripada Allah dan dia akan dimasukkan ataupun diampunkan dosa-dosanya yang silam. Jadi malam ini tolong hidupkan. Walaupun kadang-kadang malam cabarannya besar juga. Time waktu bulan Ramadan inilah ceritanya macam-macam. Tengok sampai tengah malam pun ada lagi cerita. Ya Allah, ni tak pernah tengok cerita ni. Anak-anak pun dia tengok, ini tak tidur lagi ni. Sampai 12 tengah malam. Begitu keadaannya. Ujiannya besar, tapi usaha kita pun perlu besar dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Baik. Khusus hanya bulan Ramadan. Adapun pada malam yang lain, itu disebut 1/3 malam yang terakhir. Itu pun tidak disebut tentang pelepasan api neraka. Yang disebut 1/3 malam yang terakhir itu Allah disebut nuzul, ya, Allah turun. Artinya Allah ambil perhatian kepada orang yang berada pada 1/3 malam yang terakhir. Allah berkata ketika itu dalam sebuah hadis kursi, may yas'aluni fa'uti. Siapa yang nak minta pada aku akan berikan segala permintaannya. May yastaghfiruli fa'aghfirulah. Siapa yang minta ampun kepada aku akan ampunkan dosanya. May yad'uni, barang siapa yang doa, siapa yang nak doa pada aku, fa'astajibulah, aku nak kabulkan doa-doa dan permintaan. Itu 1/3 malam yang terakhir. Ni bermula daripada masuknya maghrib ketika itu dah waktu malam, itu sudah diberikan peluang yang cukup besar. Jadi rugilah kita. Kena jaga dan hidupkan. Dan paling tidak mudahnya bagaimana kita nak menghidupkan malam-malam Ramadan ni. Jaga paling tidak sekurang-kurangnya, nak buat semua tak boleh itu, paling tidak solat subuh jaga. Subuh berjamaah jaga. Lagilah kita jaga rumah Allah. Ni kalau katakan setiap hari kita dapat hidupkan rumah Allah, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu fadilatnya cukup besar. Fadilat kita keluar daripada rumah, niatnya tadi nak pergi ke masjid, kemudian dalam keadaan berjalan nak menuju masjid, ada fadilatnya. Masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, niat iktikaf, ada fadilatnya. Duduk dalam masjid, ada fadilatnya. Sembahyang berjamaah, ada fadilatnya.
bersalam-salaman, bersua muka bersama dengan para jamaah. Ada fadilat, macam-macam fadilat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan berada di rumah Allah. Apatah lagi salat subuh kita jaga sepanjang bulan Ramadan. Barang siapa yang menunaikan salat subuh berjamaah, itu disebutkan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, faka'annama qamal laila kullaha, seakan-akan dia menghidupkan malam keseluruhannya. Itu jaga salat subuh. Paling-paling tidak subuh kita jaga. Baik, bagaimana pula untuk perempuan? Puasa pun bila ni tak semua hari kami berpuasa. Doa pada Allah, husnuzan billah. InsyaAllah dengan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah akan berikan. Dalam bab tersebut tu jangan kita rasa kecewa. Ya Allah, saya tak boleh ustaz. Ya. Jadi akhirnya apa? Menyusahkan dirinya, dia buat tahan makan ubat supaya tak datang bulan. Sampai kepada habis bulan Ramadan. Sampai habis bulan Ramadan meninggal dunia. Sebab apa? Duk jaga, menyusahkan. Allah dah bagi pada kita kemudahan, ambil kemudahan tersebut, tapi pada saat yang serupa selain daripada ibadah tersebut banyak boleh kita lakukan. Si suami kan, abang nak pergi ke masjid lah pagi ni, okey tak apa bang, kita siapkan. Bang minta maaf banyak-banyaklah dosa, sebagainya. Itu juga amalan baik. Bantu suami untuk melakukan ibadah. Tengok suami malam tak bangun, kejutkan dia, bang bangun bang. Yang dia tak boleh sembahyang, tak apa, tapi pahala suami tadi sembahyang dapat tak sampai pada dia? Dapat. Suami nak pergi ke masjid, suami je, okey tak apalah, masuk anak-anak, asyik suami je kan. Kita turun pada anak-anak pula. Anak-anak nak pergi ke masjid, sebagai contohnya, siapkan pakaian, buatkan, kemudian nak bawa mushaf Al-Quran, tunjukkan ni mushaf dia, baca, jangan lupa. Segala didikan tersebut, dia pun pergi ke masjid, dia buat apa yang telah diarahkan. Dapat pahala tak kita? Tetap dapat pahala di sisi Allah. Kan mudah. Amalan tersebut sangka baik, husnuzan billah. Kita menyangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku bersama-sama dengan sangkaan hamba aku terhadapku. Kalau kita sangka baik kepada Allah, insya-Allah Allah akan berikan segala apa yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Okey. Apakah yang dimaksudkan bahawa ketentuan Allah Subhanahu wa taala berubah? Tetap qada dan qadar itu tetap, tetapi ada beberapa qada dan qadar. Sebab bila kita berbicara dalam bab qada ni, dia ada dua ya. Kena ingat ulama bicarakan. Ada qada yang disebut dengan mubram dan ada qada yang disebut dengan nama muqayyad. Qada mubram ni memang dah tetap, dia tak akan berubah-ubah. Tapi ada qada yang Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan pada malaikat di Lauhul Mahfuz, malaikat telah jaga, dan ketika itu Allah yang akan menentukan hasil daripada amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang hamba. Sebab itu ada kan dalam satu hadis yang Rasulullah kata, la yuraddul qada'u illa bid-du'a. Sesungguhnya sesuatu qada itu tidak akan dapat ditolak melainkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu ada beberapa qada yang disebut dia tetap, tetapi ada qada yang dia boleh berubah-ubah mengikut ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun berdasarkan kepada usaha kita. Sebab itu orang yang apabila memang dia punya endingnya itu memang masuk ke dalam neraka, maka tetap dia punya perjalanan hidupnya itu akan menuju ke arah sana. Tapi kalau orang yang Allah memang dah tetapkan endingnya itu menuju ke syurga, pada saat ketika itu dia ada usaha juga. Dia berusaha ketika itu, ada usaha untuk dimasukkan ke dalam syurga. Semuanya beramal berdasarkan kepada ketentuan. Dan ini kan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, inna hadainahu sabila imma syakirau wa imma kafura. Kita kata, oh ya, qada Allah dah tentukan, artinya Allah tidak adil. Jawapannya tidak juga. Sebab Allah telah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, kami dah bagi petunjuk pada manusia, jalan nak menuju kepada kesyukuran dan jalan nak menuju kepada kekufuran. Dua-dua ada dah, tinggal pilih saja. Tapi oleh kerana manusia itu apabila hatinya kosong, tidak ada apa pun dalam dirinya persiapan untuk menuju kepada Allah, itu yang menyebabkan mereka payah untuk menerima segala kebenaran-kebenaran tersebut. Tapi bagi mereka yang ada dalam hatinya itu bibit keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh menerima nasihat, akhirnya tetap sahaja dia akan menerima kebaikan itu sebagai satu kebaikan. Antara lain juga bagaimana kita nak minta. Ni tadi dalam doa yang saya baca itu, kita minta apa dia? Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna. Faham ke tak faham maksudnya?
Duduk tanya dulu tu. Duduk tengok baca doa tu. Nak tanya faham ke tak faham doa tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, ya Tuhan, kami perlihatkan kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran. Ya. Warzuqna tiba'ah. Kau berikan rezeki, berikanlah, kurniakanlah rezeki kepadaku untuk aku mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan. Ya Allah, kau perlihatkanlah kepada kami ini batil itu sebagai satu benda yang batil. Warzuqna ijtinabah, dan kau kurniakan kepada kami kekuatan untuk menjauhkan kebatilan tersebut. Itu kan doa yang selalu kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayanglah kalau katakan kita tak faham, baca amin, amin. Apa doa tersebut? Entahlah, saya pun tak tahu doa tersebut. Rugi kita sebab dia mengandungi makna yang penting supaya Allah memberikan hidayah pada kita melihat kebenaran itu dengan kacamata kebenaran, ya, sebagai suatu benda yang wajar untuk kita ikuti. Baik. Alad da'i ilal khairi wa man yantasibu li mu'alajatin nufus ay yakuna dha hikmatin balighatin bihaisu yaftinu lima yasluhun nufus wa yasluku biha sabilal amal wa fataha babar raja. Baik, ke atas orang yang berdakwah kepada kebaikan dan mereka yang sering berusaha untuk merawat jiwa-jiwa manusia itu, mestilah prasyarat dia bagi orang yang nak berdakwah di jalan Allah, yang menuju kepada ke arah kebaikan. Apa jawapannya? Ayyakuna dha hikmatin balighah. Dia mestilah memiliki kebijaksanaan yang mendalam. Bijaksana ni nak menyampaikan. Ada orang yang ilmunya banyak tapi tak bijaksana cara dan kaedah penyampaian tersebut. Dia bijaksana itu penting. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah agama Tuhan kamu itu dengan cara bijaksana. Bukan bijaksana ni bukan bererti kita menolak kebenaran itu, tidak. Bijaksana ni bagaimana cara nak mengendalikan. Sebab ada perkara yang sama bila dibincangkan kadang-kadang orang tak terima, tapi dengan suatu penceramah ataupun seorang dai ilallah yang berdakwah di jalan Allah, benda yang serupa tapi olahan kata-kata itu boleh lebih diterima. Dia ni lembut sedikit dari sudut penyampaian. Makna sampai tak? Sampai. Yang ni keras. Kata hukum haram, haram habis dah. Dosa siapa yang masuk, akhirnya semua dengar tercengang ketika itu. Cara penyampaian dan olahan itu penting dalam bab kita nak berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dai ilallah yang berdakwah di jalan Allah ini, dia bukan hanya pada para asatizah, para ustaz, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semuanya adalah merupakan ad-da'i ilallah, iaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana tengok suami tak menunaikan sembahyang? Muslimat sebagai seorang isteri, carilah jalan. Apa perkara-perkara yang diminati oleh seorang suami dalam hidup. Fikir dan sambil-sambil daripada itu masukkan jarum-jarum dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, rupanya selama ni kita mengharapkan suami je yang sentiasa menyambut birthday kita. Yang suami selama ni diam, oh suami tak ada rasa apa-apa, padahal suami simpan juga tu dalam dirinya, aku tak pernah pun disambut hari lahir aku ni. Oh, baru rupa terlupa. Time tu tengok buat baik. Sebab kadang-kadang manusia ini dia menilai manusia yang lain itu dari sudut akhlak ataupun dari sudut kebaikan yang dilakukan. Itu sebab itu jiwa manusia dia boleh tertarik dengan bab-bab seumpama itu. Kerana apa? Akhlak itu memainkan peranan yang begitu penting. Duit banyak belum penentu untuk menarik minat manusia. Sebab itu dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Al-Anfal kan yang Allah sebut, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim walakinallaha allafa bainahum." Kalaulah sekiranya kamu menafkahkan apa yang ada di muka bumi ini, seluruh harta kamu itu untuk memberikan kemesraan pada hati-hati manusia, ma allafta baina qulubihim, kamu tak boleh nak mesrakan hati-hati mereka. Akan tetapi yang bagi kemesraan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita kena kembali pada Allah untuk menarik mesra manusia. Jadi bagaimana caranya? Bijaksana. Dan di samping itu cari jalan-jalan yang boleh menyebabkan hubungan kita menjadi rapat, lebih mudah. Bagaimana caranya? Banyakkan hadis-hadis yang mengajar seumpama itu. Antaranya ucapan salam. Cari balik dalam diri kita ni, maklum sajalah, oleh kerana mahir dalam bahasa Inggeris, salam pun tak pernah disebut. Good morning selalu. Ya. Yes, hello. Why? Apalah macam-macam lah bahasa yang keluar semua. Jadi segala perkataan itu keluar dalam panggilan telefon, tak pernah nak mengucap Assalamualaikum. Saya tanya kenapa?
Takut ustaz yang angkat non-muslim dan sebagainya, pandai alasan keluar ketika itu, kata non-muslim dan sebagainya. Tapi mulut kita tidak pernah kita ucapkan kalimat assalam. Sedangkan kalimat assalam itu adalah merupakan punca dan juga penyebab bahawa seseorang itu akan dapat dieratkan hubungan talian silaturahim sesama mereka. Apalagi yang kedua di antaranya adalah amal-amal soleh. Kita banyak beramal dalam hidup ni, Allah akan menjadikan diri kita ini sebagai kekasih Allah. Tuan-tuan dan puan, bila dah jadi kekasih Allah ni, insya-Allah jangan bimbang, Allah jaga kita. Sebab yang mengasihi kita ketika itu Allah, yang mengasihi kita itu siapa? Malaikat. Yang mengasihi makhluk yang berada di langit. Manusia tak cinta tak apa, tak kasih pada kita tak apa, tapi secara automatik ni memang Allah akan campakkan. Yang tak suka sikit, yang sukanya ramai. Itu yang macam mana dia boleh? Padahal ni orang-orang masjid negeri pun tak minat dengan dia. Kata, bukan sini, orang lain. Masjid negeri tu kawasan di rumah tu kan, tak suka. Tapi kenapa datang daripada kawasan lain tu semua ramai yang suka kepadanya? Mungkin boleh berlaku demikian. Puncanya apa? At-taqarrub ila Allah, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita nak cari kasih sayang yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Betul ya? Itu dari sudut hikmah sebagai seorang yang bijak dalam menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala agar dapat membuka pintu-pintu harapan kepada mereka. Carilah jalan bagaimana nak membuka pintu harapan. Jangan sampai kita kata kamu dah tak ada ruang langsung untuk bertawak pada Allah. Itu bahasa itu memang menyebabkan mereka akan berputus asa. Kita akan cari jalan bagaimana nak menyelesaikan permasalahan. Ni kalau mudahnya dengan bahasa kita, jadi konselor lah. Konselor sebab konselor dia tak bagi keputusan kan. Siapa yang pernah jadi konselor? Dia konselor tak bagi keputusan. Konselor cuma memberikan ruang, jalan untuk dia berfikir. Tapi bagi kita, kita bagi keputusan hukum. Kita sebenarnya yang berdakwah di jalan Allah ni, kita bagi maklumat berkaitan dengan hukum. Konselor dia tak bagi maklumat tu, dosa dan sebagainya. Tapi kita boleh memberikan. Itu kelebihan Islam. Dari sudut hukum begini, ini begini, begini. Ini terpulanglah kepada anda dalam menentukan bagaimana pendirian anda untuk meletakkan diri dalam hidup ini. Baik. Seterusnya, qabulu taubatin al-qatil amdan wa alaihi ijma'ul ulama. Lianna al-zahira min al-hadis anna qatlahu lin-nufus kana amdan wa udwanan wa lam yamna dhalika min qabuli taubatihi wa hadha wa in kana fi syar'in min qablina lakinnahu jaa fi syar'ina ma yu'ayyidu ka qawlihi ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa la taqtulun nafsa ba'da qawlihi ta'ala wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Baik, penerimaan taubat ke atas orang yang membunuh secara sengaja, dan ijma' ulama menyatakan orang yang membunuh dengan sengaja itu tetap saja akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cerita ini cerita syariat sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tetap si pembunuh dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat kita ini ada tetap sahaja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan prasyarat yang tertentulah, ada hukum-hukumnya. Bunuh, balas bunuh sebagai contohnya. Kalau diampunkan oleh warisnya, itu tidak menjadi masalah, tapi diat kena bayar. Berapa diatnya itu? 100 ekor unta. 100 ekor unta tu kira-kira lah berapa banyak. Cuma itu terpulang kepada waris. Kalau waris kata tak apa, saya maafkan. Seperti mana yang pernah kisah yang berlaku, waris memaafkan tapi bagi syarat dia kena hafaz Al-Quran 30 juzuk Al-Quranul Karim. Diberikan syarat. Rupa-rupanya dia berjaya hafaz 30 juzuk dan berubah jadi daripada seorang penjenayah menjadi seorang yang soleh. Lagi dapat pahala yang banyak pada seorang pewaris. Walaupun benda tersebut bukan mudah nak buatkan. Sebab waris diberikan pilihan. Dia nak bunuh pun boleh kata, aku tak rela, aku nak bunuh. Macam kes dahulu ada seorang pelajar Malaysia yang dibunuh oleh seorang Indonesia. Waktu itu zaman saya berada di Mesir. Puncanya sebab tak puas hati. Isu yang berlaku ketika itu, dia rakan kongsi dalam perniagaan, kalau tidak silap. Kemudian adalah beberapa isu yang berlaku. Akhirnya yang pelajar daripada Indonesia ketika itu, dia membunuh pelajar Malaysia lah. Dia bunuh bukan sekadar yang berkaitan berurusan dengannya, ahli keluarganya semua dibunuh. Anak kecil yang waktu itu masih lagi kecil, saya tak ingat berapa tahun, 6-7 tahun lebih kurang begitu, dibunuh. Masuklah isterinya pun dibunuh di dalam rumah tersebut. Kemudian gas ketika itu dibiarkan, sebab gas di Mesir ni dia bukan gas tong. Memang gas tong tu ada, tapi kebanyakan dia adalah gas yang
pipe, piping tu kan, dia pipe lah, jenis pipe begitu, dibuka pipe tersebut, kemudian dikeluarkan gas, kemudian terbakar rumah tersebut. Baru dapat kenapa rumah ni terbakar, cek tengok ada beberapa jenazah yang ada kat dalam tu kan. Jadi bila cek balik, alhamdulillah dapat tangkap semula siapa dia. Akhirnya pada saat yang serupa ketika itu diputuskan hukuman nak bunuh, kena minta izin kepada waris tadi, bunuh ataupun tidak. Akhirnya wakil daripada Indonesia, keluarga dia datang minta maaf, datang ke Malaysia waktu itu mohon maaf. Itu saya tidak tahu apa kesudahan yang berlaku sesudah itu. Cuma kata dimaklumkan ketika itu tidak dimaafkan dan sebagainya. Memanglah perkara tersebut itu dia merupakan satu pilihan kepada waris untuk menentukan setuju ataupun tidak. Jadi dalam keadaan demikian, kalau katakan ingin memaafkan, silakan sahaja. Bahkan mungkin ada kelebihan-kelebihan dengan syarat-syarat yang seperti mana yang berlaku tadi dalam kisah yang berlaku, dengan memaafkan mereka tetapi memberikan kebaikan yang cukup banyak. Baik. Dan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat suci Al-Quranul Karim berkaitan dengan bab bunuh tadi secara sengaja dalam surah Al-Furqan. Saya terlupa ayat yang keberapa. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Melainkan orang yang bertaubat, dia beriman dan dia melakukan amal-amal yang salih, maka mereka itu Allah akan tukarkan kejahatan-kejahatan mereka itu dengan kebaikan. Allah taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jahat bagaimanapun tetap akan dihilangkan. Setiap kali kebaikan yang kita lakukan, kejahatan kita itu akan dihapuskan. Segala perbuatan baik yang kita lakukan, innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Setiap kebaikan yang kita buat, dia akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa mujanabatu ahlil ma'asi wa muqata'atuhum madamu ala halihim wa musahabatu ahli taqwa wal ilmi was salah. Hadis tersebut juga mengajar kepada kita supaya kita menjauhkan diri daripada ahli maksiat dan memutuskan hubungan dengan mereka selagi mana mereka berada dalam keadaan demikian. Duduk kawan-kawan lama contoh jumpa tapi dah berubah keadaannya, dulu sekolah, sekarang ni dah dewasa, bertemu semula. Tengok-tengok bila bertemu, hidupnya berbeza dengan apa yang telah berlaku satu ketika dahulu. Tengok kehidupannya dah berubah. Jadi jangan kita bersama dengan mereka. Waktu itu diajar pada kita jauhkan. Sebab bila kita terbiasa, akhirnya dia kalau katakan kita duduk bersama dengan mereka, nak berdakwah tak jadi masalah. Ini yang kita kena tengok keadaan. Kita datang ni atau kita hanya sekadar duduk saja, jadi teman, bicara dan sebagainya, yang buat tu tak dibenarkan dalam Islam. Sebab apa? Akhirnya nanti perkara tersebut dia akan menguasai kita jika kita membiarkan diri kita itu bersama dengan mereka. Dia akan duduk bersama-sama dengannya, waktu itu segala maksiat-maksiat itu akan berikan kesan dalam kehidupannya. Jadi dalam keadaan demikian, itulah Islam mengajar pada kita tolong jauhkan. Sebab apa? Kuasa mereka lebih kuat. Pertama, mereka sendiri dah menjadi ahli maksiat. Yang kedua, syaitan-syaitan itu dah tentu dia akan terus mencucuk, memberikan jarum-jarum pengaruh dan juga godaannya. Dan yang ketiga, nafsu kita pasti inginkan kepada perkara-perkara yang menyeronokkan apabila bersama dengan mereka. Lantaran daripada itu, hidup akan terus mengalir dan akhirnya yang paling dahsyat apa yang berlaku, bila sampai kepada satu tahap maksiat itu berleluasa, itu bila-bila masa sahaja azab Allah Subhanahu wa taala akan diturunkan. Ya. Kan dalam Rasulullah pernah menyebutkan dalam hadis kan, azab itu akan turun idza kasral hubus, apabila banyaknya kerosakan. Kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha kan tanya kepada Rasulullah, wa fina salihun, bukankah di kalangan kami itu ada orang-orang yang salih, walaupun memang keadaan tersebut maksiat dah melata, ada orang yang salih. Ya, memang ada orang yang salih. Dia tidak berusaha untuk mencegah kemungkaran dan mengajak kepada kebaikan ketika itu. Azab Allah turun. Habis itu apa yang berlaku? Nanti akan dibangkitkan, waktu itu barulah dipisah-pisahkan. Dalam kehidupan tersebut, ini orang yang salih dan ini orang yang melakukan dosa dan sebagainya. Dipisahkan waktu bila sesudah kematian. Jadi dalam keadaan dia hidup waktu itu, dia tidak melakukan pencegahan tersebut, tetap azab Allah Subhanahu wa taala Allah akan timpakan. Ini yang kita takut ni. Dalam bab-bab seumpama ini, yang berbicara bukan kita, tapi yang menyebutkan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wa musahabatu ahli taqwa, dan bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduklah, hidupkan dalam diri kita ni, kalau boleh carilah teman-teman yang baik.
orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa orang yang bertakwa bila kita duduk bersama dengan mereka, itu semakin lama akan menghampirkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dari sudut asalnya kekuatan kita sedikit dalam bab beramal, tapi bila kita sudah terbiasa, akhirnya dia akan menjadi suatu benda yang lumrah dalam kehidupan. Jadi biasa. Alah bisa tegal biasa ya. Betul. Itu bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang biasa digunakan. Baik, kemudian apa lagi? Hubbullahi ta'ala li taubati ibadihi wa ihbaruhul malaikata bidzalika mubahatan bihim. Cintanya Allah terhadap taubat hambanya. Kita dah bicara dahulu kan, bila seseorang hamba, ingat lagi tak dalam hadis sebelum ni? Macam mana tanda cinta Allah kepada seorang hamba yang bertaubat? Siapa ingat? Soalan cepu mas. Ya ahlal khair, ya ahlal muttaqin. Bagaimana tanda cinta Allah Subhanahu wa taala ini digambarkan dalam hadis sebelum ni? Buka muka surat sebelum. Ceritanya apa? Ya Rasulullah mengatakan kisah Allah cinta dan sayang kepada hamba yang bertaubat itu melebihi daripada cinta seseorang yang kehilangan binatangnya ketika dia sedang bergerak berjalan. Ada tak kisah tersebut? Jadi waktu ketika dia menunggang tunggangan ketika itu, tiba-tiba tunggangan yang penuh dengan makanan-makanan yang ada tinggalkan dia. Akhirnya dia tinggal keseorangan di sebuah padang pasir. Allah, makanan tak ada siapa yang membantu dia, duduk lah. Mula dia rasa sedih. Tiba-tiba sedang dia tidur, dia bangun-bangun, unta tadi bersama dengan seluruh barangnya kekal berada bersama dengannya. Jadi ketika itu disebut sampai dia tersasul bercakap, aku adalah Tuhan engkau. Ya. Anta abdu, dan engkau adalah merupakan hamba aku. Kerana apa? Kerana terlalu gembira. Ialah barang yang selama ni hilang tiba-tiba datang. Macam contohlah kita duduk sembahyang tarawih tadi, bawa duit banyak contohnya, ataupun dalam tu bukan duit lah, barang kemas. Adalah lebih kurang 1 kilo barang kemas dalam beg tersebut. Nak tinggal kat rumah ni takut tinggal lama-lama ni barang hilang, dicuri kan. Letak sembahyang, dah letak, tiba-tiba tak ingat balik ke rumah. Sampai ke rumah, tengok la ilaha illallah. Itu memang putus asa sungguh tu. Dalam keadaan barang kemas, semua barang kemas yang ada kat rumah dibawa semua dalam sembahyang. Sampai dalam keadaan sembahyang terlupa pula. Bila terlupa tu, tengok jumpa dengan pengawal, tuan, ada tak jumpa saya punya beg malam tadi saya sembahyang kat atas ni? Saya ada tertinggal. Kata pengawal, tak adalah, tak jumpa. Hari kedua kita tanya lagi, ada tak siapa-siapa yang jumpa? Tak ada. Hari ketiga tak ada. Sampai kepada hari yang ke-10, rupanya ada jemaah yang bawa balik. Jemaah tadi tak sempat nak datang balik sebab dia kena penyakit gout contoh. Jadi dalam keadaan demikian dia pun tak sempat nak datang, dia tak sempat nak bagi tahu. Sebab dalam tu kad pengenalan tak ada, handphone tak ada. Akhirnya dia tahu barang tersebut. Kemudian masa sampai dia datang tu, dia bagi tahu pada pengawal, ni kalau ada siapa, saya minta maaf banyak. Malam tu memang saya pun terlupa, saya bawa balik sekali. Tapi saya tidak usik langsung barang-barang yang ada dalam beg ni, nanti maklumkan. Agak-agaklah para muslimat bila malam masuk kepada malam yang ke-11 datang balik, jumpa, Hajar, ni beg Hajar ni tu. Oh lah, saya tu. Itu pun waktu tu pun buka dalam tu, semuanya ada, clear, tak hilang. Agak-agak apa perasaan ketika itu? Tak gembira ke? Silat hari bulan ambillah seketul emas pada pengawalnya. Pengawal yang diberikan ketika itu. Subhanallah. Sampai tahap tersebut gembira kita alang kepala kan, digambarkan benda yang kita mengharapkan tiba-tiba tak ada, datang jumpa balik, tapi Allah begitu gembira, melebihi gembira seumpama ini seorang hamba itu. Allah lebih gembira seorang hamba bertaubat melebihi daripada gembira seseorang daripada barang yang hilang tadi. Subhanallah. Tahap begitu. Dan dalam hal ini jugalah Allah mengatakan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada taubat hambanya itu digambarkan dalam hadis ini, di mana Allah telah mengarahkan malaikat berusaha untuk meletakkan dia di kalangan orang yang bertaubat walaupun dia belum bertaubat pada Allah, tetapi niat dan keazaman sudah pun ada pada dirinya ketika itu. Kita nak pasakkan dalam diri kita ini ada usaha untuk melakukan taubat kita kepada Allah. Taubat ni kena ada usaha. Dia bukan tak apalah, Allah nak bagi saya baik-baiklah. Kalau Allah nak jadi jahat, nak buat macam mana? Itu nak taubat bagaimana keadaannya. Sebab kita tidak berusaha meletakkan segalanya hanya kepada kebergantungan ataupun menyerahkan segala-galanya pada Allah tanpa ada usaha daripada kita. Baik. Seterusnya, bazlul juhdi wa tahammal wa badlul juhdi
wa tahammulul masyaqqati min ajli lihaqi bis salihin wa fi'li amalil muqarrabin dalilu sidqir raghbati fit taubah ila Allah azza wa jalla. Apa bukti seseorang itu nak bertaubat kepada Allah? Bukti benarnya seseorang itu nak bertaubat kepada Allah itu mestilah dibuktikan, iaitulah dengan dia berusaha bersungguh-sungguh menanggung sebarang bentuk kesusahan dan kepayahan untuk duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Untuk duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Ni jumpa masjid. Masjid sebagai salah satu gambaran yang mudah-mudahan kita semua ni adalah terdiri daripada orang-orang yang soleh, insya-Allah. Nak datang rumah kat mana 5 km daripada masjid negeri. Itu susah tu kalau tak biasa. Lagilah kalau katakan kereta rosak, motor rosak, nak naik basikal memang tak adalah. Duk Shah Alam naik basikal pergi masjid tu memang jarang jumpa. Yang biasanya jumpa siapa? Bangla. Ataupun orang lah yang biasa naik basikal tu kita jumpalah mereka. Kita kalau begitu duduk di rumah. Alasannya kenapa? Kereta rosak. Contoh. Tapi kita tetap berusaha ketika itu. Berusaha bersungguh-sungguh semata-mata apa? Nak duduk dekat dengan orang-orang yang soleh. Itu sebagai salah satu dalil. Kata para ulama, sebagai tanda dan juga bukti seseorang itu nak bertaubat kepada Allah. Kebenaran dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak bertaubat ni perlukan kepada buktinya. Dibuktikan dalam hal tersebut duduk bersama dengan orang-orang yang salih. Baik. Yuhsinu biman yasifu halan aw yanqulu kalaman min ghairihi mimma yakrahu an-nutqu bihi an ya'tiya bihi bilafzil ghaib. وكذلك إذا كان يخاطب بهذا الكلام غيره فلا يضيفه بهذا الكلام غيره فلا يضيفه إليه مراعاة لحسن الأدب في الخطاب كما أشار إليه قوله تعالى إنه قتل فهل له ومن يحول بينه. Yuhsinu, hendaklah ia bercakap elok perbincangannya dengan orang yang disifatkan ataupun menakalkan sesuatu kalam daripada orang lain daripada sesuatu perkataan-perkataan yang tidak elok. Jadi maknanya apa? Dalam kita berbicara tentang hal keadaan seseorang, kisah macam contoh dalam hal ini tidak disebutkan siapa orang tersebut. Tapi kita nak mengambil pengajaran yang ada pada seseorang itu, jangan sampai kita menyebut nama-nama yang tidak baik baginya. Itu yang dikatakan yuhsin. Kita elok dalam menyifatkan seseorang. Nak membicarakan sesuatu untuk tujuan kita mengambil pengajaran daripada kisah seseorang itu dengan cara bagaimana kita bawa kisah tersebut, tapi pada saat yang serupa jangan sebut nama. Inilah dia kaedah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quranul Karim. Melainkan jika sekiranya seseorang itu memang dia buktikan dirinya buat jahat secara jelas, itu memang tidak dimaafkan akan perbuatan mereka. Boleh sahaja nak menceritakan keburukan yang dilakukan walaupun dengan menyebut namanya. Dan ini termasuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap daripada umat aku ini dimaafkan dosa mereka itu, jangan cerita keburukan mereka, melainkan orang yang mujahir. Mujahir ni apa dia? Iaitu orang-orang yang memperlihatkan secara nyata perbuatan jahat dia, buruk dia. Minum arak depan orang, berjudi depan manusia, bercakap jelas-jelas sekali ya, di dalam kenyataan media sebagai contohnya, Islam ni bukanlah agama yang baik, ada agama lagi yang sama dengan Islam sebagai contoh. Katakan ucapan-ucapan seumpama itu diperbincangkan secara jelas, maka tidak salah untuk kita menyatakan keburukan walaupun dengan menyebut nama. Ini disebut dengan nama Al-Mujahirin. Ya, kelompok daripada kalangan mereka yang menyebut secara jelas-jelas. Okey. Adab dalam kita bertutur. Wafil hadis, selain daripada itu juga disebut dalam hadis isyaratun ila qudratil malaikati ala tashakkuli wa tanwih bi fadlil insan haitsu ja'ala al malaka al hukma ala suratil adami. Dalam hadis menggambarkan, wafil hadis isyaratun, di dalam hadis ini menceritakan satu isyarat, gambaran tentang kekuasaan malaikat dalam membentuk pelbagai rupa. Hadis ini menceritakan tentang malaikat, dia boleh terbentuk dalam pelbagai rupa. Malaikat, kita tak nampak malaikat, malaikat nampak kita. Tapi malaikat boleh tak terbentuk macam bentuk manusia? Jawapannya boleh. Cuma setakat ni kita belum jumpalah malaikat kan. Sebab malaikat ni dia boleh terbentuk dalam bentuk rupa. Macam contoh kisah Sayyidatina Maryam alaihissalam. Malaikat bentuk dalam bentuk rupa.
Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat melihat malaikat yang ketika itu datang jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang boleh terbentuk dalam bentuk rupa. Itu disebutkan tentang kekuasaan ataupun kehebatan yang ada pada malaikatullah. Kita tak boleh. Kita kalau rupa kita begini, beginilah. Bunda Zaleha, wajah begini tak boleh ubah lah. Memang wajah ni Bunda Zaleha. Tengok sebelah ni dapat bezakan. Dapat beza. Tak boleh ubah dah. Melainkan kalau buat plastik surgery, tu buka wajah tu tukar lain. Tengok duduk, lain pula ni siapa ni? Ustaz tak kenal saya ke? Memang saya tak kenal. Suara ditukar, suara pun ditukar juga. Jadi dengan wajah yang ditukar, suara tukar memang berubah. Tapi bab tersebut memang haram lah, dalam Islam tidak membenarkan perkara tersebut. Perubahan. Malaikat tidak begitu. Malaikat boleh berubah bila-bila masa saja dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini juga, dalam hadis ini, Allah menceritakan tentang kelebihan manusia. Walaupun malaikat hebat, kedudukan malaikat itu muqarrabin, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak melakukan maksiat terhadap apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Mereka melakukannya. Manusia ada kalanya dia buat baik, ada kalanya buat buruk. Tapi tetap kedudukan manusia itu lebih hebat dan lebih tinggi daripada malaikatullah. Dan itu disebutkan dalam hadis ini. Dosanya banyak, tapi tetap ada keinginan untuk bertaubat. Allah masih lagi mengampunkan dan masukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, itu di antara beberapa pengajaran-pengajaran yang dapat diambil daripada hadis tersebut. Kita masuk kepada hadis berikutnya. Ada ini panjang ni. Tapi kita ambillah berkat daripada mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tak payah terjemah, semua dah faham dah hadis ni. Okey. Wa an Abdullah bin Ka'b bin Malik wa kana qa'id Ka'b radhiyallahu anhu min banihi hina amiya qala sami'tu Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddithu bi hadithihi hina takhallafa an Rasulillah ya. Salah tu, Rasulu jadi Rasulillah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Qala Ka'bun lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin tanwinkan. Tin ya, tanwin. Sebab ayat berikutnya itu kalau dalam bahasa Arab dia dinamakan sebagai sifat dalam bentuk jumlah. Fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk. Yang ni ghazwati sahaja sebab dia menjadi idhafah, mudhafun ilaih. Fi ghazwati Tabuk. Ghaira inni ghaira anni rasanya. Tapi tak apa tengok ni dulu. Ghaira inni qad takhallaftu fi ghazwati Badrin wa lam yu'atab ahadun. ثم تخلف عنه إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون إير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها كان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إني لم أكن قد أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل عددا كثيرا عددا تنوين كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأحبرهم بوجههم الذي يريد والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد بذلك الديوان قال كعب فقال رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة
hina tabat as-simaru waz-zilalu fa ana ilaiha as'ara fatajahhaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna ma'ah wa tafiqtu aghdu likai atajahhaza ma'ahu fa arji'u wa lam aqdi shay'a wa aqulu fi nafsi ana qadirun ala dhalik idza aradtu falam yazal yatamada bi hatta istamarra bin nasil jiddu fa asbaha Rasulullah. Macam-macam Quran pula ni ya. Insyaallah. Fa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadiyan wal muslimuna ma'ah wa lam aqdi min jihadi syai'a. Ni nak hafal ni confirm lah tak hafal. Saya sendiri pun tak hafal ni. Quran boleh lagi ya. Tegak walaupun Quran surah Al-Baqarah itu boleh dihafal. Tapi macam ni kalau nak menghafal ni Allahu akbar. Subhanallah ya. Baik, walam aqdi min jihadi syai'a thumma ghadawtu faraja'tu walam aqdi syai'a. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرع وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي فطفقت ya, fa-nya beri bawah tu fatafiqtu idza kharajtu fi an-nasi ba'da khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahzununi inni la ara li uswatan illa rajulan maghmusan alaihi fin nifaqi aw rajulan mimman ghadara Allah taala min ad-du'afa wa lam yazkurni ra tu matikan sebab lam fi'il mudhari' bila masuk pada lam dia jazam ya. Kalau masuk pada lan dia mansub. Dia ada kaedah-kaedah dia. Baik, dijazamkan dengan matikan. Walam yazkurni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta balagha Tabuk. Faqala wa huwa jalisun fil qaumi bi Tabuk, ma fa'ala Ka'b bin Malik. Ma fa'ala Ka'b ibnu, bukan ibni. Dia menjadi badal kepada Ka'ab tu. Ka'ab tu balik depan kan? Jadi ibnu Malik. Faqala rajulun min Bani Salamah, ya Rasulullah, habasahu burdah wan nadharu fi itfaihi faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bi'sa ma qulta wallahi ya Rasulullah ma 'alimna alaihi illa khaira fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabaina huwa ala dhalika ra'a rajulan mubidan yazubu bihi lis-sarabu yazulu bihi sarab ya, alif lam tu yazulu bihi sarabu ada alif lam as-sarab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kun aba Khaysamah fa idza huwa Abu Khaysamah al-Ansari wa huwa alladhi tasaddaqa bisa'id tamri. Tak ada ain ya. Bisa'i, ain tu tidak bertanwin. Bisa'id tamri hina lamazahul munafiqun. Qala Ka'bun falamma balagani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qafilan min Tabuk hadarani bathi fatafiqtu. Ni tadi kan tafaqa tu. Tafi, fa-nya beri bawah tadi yang di atas tu. Fatafiqtu atadhakkarul kadhiba wa aqulu bima akhruju min sakhatihi ghada wa asta'inu ala dhalika bikulli dhi ra'yin min ahli. Falamma qila anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad adhalla qadiman zaha anni al-batilu hatta araftu inni lan anjua minhu bi syai'in abada fa ajma'tu sidqahu wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima kana idza qadima min safarin bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'ataini thumma jalasa lin-nas falamma fa'ala dhalika ja'ahu al-mukhallafuna ya'taziruna ilayhi wa yakhlifuna lah wa kanu bid'an wa 80 rajulan faqabila minhum ala niyatahum wa bay'ahum wastaghfara lahum wa wakala sarairahum ila Allah ta'ala hatta ji'tu falamma sallamtu tabassama al-mughdabi thumma qala ta'al faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi faqala li ma khallafaka alam takun qad ibta'ta zahrak qala qultu ya Rasulullah inni wallahi law jalastu inda ghairik min ahli dunya la ra'aitu li tu lam tu betulkan la ra'aitu inni sa'akhruju min sakhatihi bi'uzrin laqad u'titu jadalan walakinni wallahi laqad alimtu la in haddathtuka al-yawma haditha kadhbin
tarda bihi anni liyushikanna Allahu la yushakan ya, lam pada atas. La yushakanna Allahu yuskhituka alayya wa in haddastuka haditha sidqin tajidu alayya fihi inni la arju fihi uqballah. La arju fihi uqballahi. Allah tu baris bawah. Wa jalla wallahi ma kana li min uzrin wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aysara minni hina takhallaftu anka. Qala faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hadha faqad sadaq fakum hatta yaqdi Allahu fik. Wasara rijalun min bani Salimah fattabi'uni faqalu li wallahi ma alimnaka adhnabta dhanban qabla hadha laqad ajazta fi alla takuna i'tazarta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima i'tazara bihi al-mukhallafun faqad kana kafika dhanbaka istighfaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lak. Qala fa wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi thumma qultu lahum hal lakiya hadha ma'i min ahadin qalu na'am lakiyahu ma'aka rajulan qalu mithla ma qultu wa qila lahumā mithla ma qila lak qala qultu man huma qalu Murarah ibn Rabi' al-Amri wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Qala fadzakaru li rajulaini salihaini qad syahida badran fihima uswatun. Qala famadaitu hina dzakaruhuma li. Oh, ini sampai habis ni. Anhu. Okey. Kita teruskan, tak apa, ambil berkat ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalathatu min baini man takhallafa anhu. Qala fajtanabana an-nasu aw qala taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsi al-ardu fama hiya bil ardi allati a'rif falabithna ala dhalika 50 laylatan fa amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyani wa amma ana fakuntu ashabbul qaumi wa ajladahum fakuntu akhruju fa ashhadu as-salah ma'al muslimin. Subhanallah. Ini sebenarnya kisah apa ni? Dia kisah tentang Perang Tabuk ni. Dalam Perang Tabuk seronok ada 3 orang yang nak bertaubat tu. Okey, sebelum kita habis ni nanti sebagai ceritanya 3 orang ni siapa dia? Pertama Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibn Malik dengan 3 orang tadi dia adalah paling tua dan dia paling cekal hatinya. Ni Ka'ab ibn Malik seorang yang cekal hatinya dan juga seorang yang usianya lebih tua berbanding dengan yang lain. Jadi ni cerita dia ni sampai pada tahap Rasulullah tak maafkan tapi dia masih lagi sanggup jumpa dengan orang ramai. Orang ramai semua tak layan dia, bagi salam dia tak jawab, semua tak jawab kan. Jadi saat ketika itu dia kata yang lain 2 orang lagi siapa dia? Murarah ibn Rabi' dan seorang lagi Hilal ibn Umayyah. Kedua-dua ni dia tak keluar rumah. Tak keluar rumah 50 hari duduk kat rumah sajalah, menangis saja. Sebab semua orang boikot ketika itu, tak bercakap dengan dia. Walaupun dia Islam, bukan tak Islam, tapi kerana taubatnya belum lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebab tidak turut serta dalam peperangan Tabuk. Cuma inilah yang disebutkan oleh para ulama, boleh hijrah kita dalam sesama umat Islam, kita tidak boleh memutuskan ikatan silaturahim. Kalau bergaduh tak boleh lebih daripada 3 hari. Tetapi kalau dia berkaitan dengan agama Allah, hukum hakam Islam, dia bukan kaitan peribadi, hubungan kita benci semata-mata kerana bencilah sama kita contoh, itu tak boleh lebih 3 hari, kena hubungkan balik. Tetapi kalau dia berkait dengan Islam, itu boleh tempoh masa yang panjang. Seperti mana peristiwa ini, sebab mereka tidak mematuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah suruh boikot bersama-sama dengan masyarakat umat Islam. Jual beli tidak dilayan, bagi salam tidak dilayan, jumpa Rasulullah. Sembahyang pun, bayangkan sembahyang kat masjid ni, dia pergi masjid, jumpa dengan sahabat-sahabat, semua buat tak layan. Agak-agak kita tu macam mana tu, duduk semua tak layan. Kereta pun bagi ruang kita jauh-jauh. Oh, kamu ni ada parking khas VIP diberikan, orang lain tak boleh, ni parking kamu aja. Duduk jauh ketika itu, semua tak layan. Allahu Akbar. Ini sampai tahap begini, 50 hari ini, khamsina lailatan. Baik. Seterusnya apa yang berlaku? Wa atufu fil aswaq. Pergi ke pasar, pergi pasar pula. Wala yukallimuni ahadun.
pada tahun, okey, saya cuba untuk hilang pula. Baik. Berkaitan dengan peperangan Tabuk itu, dia berlaku pada tahun yang ke-9 Hijrah. Kenapa boleh berlaku peperangan Tabuk? Sebab ketika itu golongan Nasrani, Raja Harkulis, yang ketika itu ingin memerangi bumi Madinatul Munawwarah. Harkulis bersama kerajaan Rom ketika itu ingin memerangi bumi Madinah sebab tak tunduk dengan kerajaan ketika itu, tidak tunduk dengan negara Rom. Termasuklah orang-orang Arab yang beragama Nasrani ketika itu juga menunjukkan tanda-tanda ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita sampai kepada Nabi. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajak seluruh para sahabat berjuang berperang untuk memerangi mereka. Ketika itu berapa ramai agak-agak dalam peperangan Tabuk? Ada berapa ramai tentera Islam? Ya? 300 perang Badar. 3,000. 1,000 peperangan Uhud kan? 30,000. Salasuna alfan. Seramai 30,000 yang turut serta, lebih kurang. Sekitar dalam 30,000 lebih yang turut serta bersama dengan Nabi dalam peperangan Tabuk tersebut. Mereka berhimpun di Saniyatul Wada'. Daripada Saniyatul Wada' ketika itu mereka bergerak dan akhirnya menuju pergi ke bumi Tabuk. Sampai di Tabuk tengok-tengok tak ada seorang pun tentera musuh yang ada. Ini yang menunjukkan tentang mereka juga takut bila mengetahui tentang kekuatan umat Islam. Sedangkan umat Islam ketika itu ramai yang diceritakan dalam catatan sejarah, masing-masing miskin. Dia tak ada apa-apa pun, senjata pun ya, kalau kita kata bawa tajak ajalah. Bawa tajak, bawa parang. Yang dia orang menggunakan tombak, menggunakan apa? Rupanya perasaan takut ada pada diri mereka. Inilah dia kelebihan umat Islam. Bila Allah memberikan bantuan, ketika itu perasaan gemetar ada pada diri mereka. Umat Islam ketika itu kalau berjuang, dia nak minta apa? Syahadah sahaja. Pasti dia akan menjadi seorang yang syahid, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan yang diharapkan. Tiba-tiba tidak ada waktu itu dan rupanya menjadi satu hikmah yang besar. Bila tak ada, Rasulullah telah mengutuskan beberapa utusan-utusan kepada kawasan sekitar. Itu termasuklah beberapa tempat-tempat yang ada, saya terlupa nama tempat-tempat tersebut, minta supaya mereka bayar jizyah pula kepada kerajaan Madinah. Akhirnya adalah membuat beberapa kabilah-kabilah yang tinggal di kawasan tersebut semua bersedia. Termasuklah mereka orang-orang Arab yang tadi nak memerangi tak jadi nak perang tu, mereka sanggup untuk mengadakan perdamaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka sanggup berada di bawah jajahan bumi Madinah ketika itu. Semua kata kami nak bayar jizyah, kami nak bayar jizyah. Bayar jizyah walaupun tak memeluk ajaran Islam ketika itu. Dan dalam peristiwa itu jugalah Rasulullah telah menghapuskan Masjid Dirar, dihancurkan. Tahu kan tentang sejarah Masjid Dirar? Ada masjid yang dihancurkan. Boleh ke Ustaz? Ya. Sebab masjid itu bukan digunakan untuk beribadah. Masjid tersebut itu digunakan sebagai lokasi golongan munafikin mencari kelemahan umat Islam. Dan di situlah tempat pertemuan antara orang Nasrani dengan munafik nak ceritakan apa yang sedang berlaku di bumi Madinah ketika itu. Jadi akhirnya bila Rasulullah dapat tahu masjid tersebut ada, masjid tersebut dihancurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya ada dalam surah At-Taubah. Cuma malangnya ada 3 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dalam hadis ini yang mereka tidak turut serta bersama dalam peperangan ketika itu. Sebab puncanya apa? Hadis tadi menyebutkan di awal tadi kita baca tu, di mana bumi Madinah ketika itu entah macam mana jadi bumi yang subur. Tumbuh-tumbuhan ranum, buah-buah taim buah. Bayangkan kalau kita lah mungkin musangking tengah tumbuh macam tengah nak jatuh aja. Tiba-tiba ada pula kerja lain. Ni nak bagi alasan ni macam mana ni? Nak balik, Kang memang confirm lah tak jumpa musangking ni. Ya, habis-habis tengok Allahu Akbar, gondol dah habis dah semua orang ambil. Jadi dalam keadaan begitulah suasana dan juga keadaan yang berlaku. Masing-masing ketika itu seronok. Yang seorang lagi ketika itu sebab keinginannya bersama dengan keluarga, dah terlalu seronok nak berpisah ni. Alah, kalau macam ni mati nanti nak buat macam mana pula, tak jumpalah. Akhirnya mereka cuba untuk memberikan alasan tersebut. Bila Rasulullah balik waktu itu, golongan munafik semua jumpa Rasulullah, minta maaf ya Rasulullah, saya tak dapat. Rasulullah maafkan. Bila sampai kepada mereka, mereka tak tergamak nak berbohong di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya tidak ada sebab untuk saya berkata apa-apa. Melainkan saya ni, saya tak pergi sebab saya mengharapkan untuk dapat makan dengan buah-buah yang sedang ranum, masak ranum ketika itu. Ketiga-tiganya semua bercakap dengan jelas, dia tidak berbohong. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan keimanan yang ada pada diri mereka. Akhirnya bila Rasulullah dapat tahu dengan pengakuan yang ditunjukkan oleh mereka, Rasulullah kata boikot mereka ini. Jangan bercakap dengan mereka, jangan berikan salam.
Nak menimbulkan rasa supaya mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sehinggalah dalam surah At-Taubah tu Allah mengatakan hatta idza daqat bima rahubat, hatta apabila bumi itu walaupun besar tapi terasa sempit dalam kehidupannya waktu itu, dan akhirnya dia tidak terasa yang perpegangannya begitu kuat dengan Allah, nak bertaubat pada Allah, mohon maaf kepada Rasulullah, Allah turunkan taubat mereka. Dan waktu itulah Rasulullah bergembira bila Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka sesudah mereka melakukan kesilapan ketika itu. Baik, kita habiskan bacaan ni, nanti kita akan terjemahkan pada minggu depan. Oh, banyak lagi, la ilaha illallah. Okey, saya habiskan separuh ni, nanti esok kita sambung di atas tu, tapi tolong ingatkan saya ya. Saya habiskan tadi kita sampai mana tu? Baik. فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريبا منه وأساركه النظر فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال. Ini Rasulullah ketika itu dipandang Rasulullah, dia tengok aku tak? Lepas tu dia mencurilah pandangan tersebut. Kemudian tengok Rasulullah memalingkan tempat lain. Begitulah keadaan yang dilihat dan diperhatikan ketika memberikan salam. Dia sembahyang depan Rasulullah. Rasulullah ni tengok aku ke tidak waktu itu. Dia pun memandang pandangan Nabi. Nabi memalingkan pandangan tersebut. Hatta idza tala dzalika alayya min jafwatil muslimina masyaitu hatta tasawwartu jidara haitin haitika Abi Qatadah wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya fasallamtu alaihi. Anak saudaranya juga pun tak jawab salam. Fa wallahi ma radda alayya salam. Fakultu lahu ya Aba Qatadah anshuduka billah hal ta'lamuni uhibbullaha wa rasulahu fasakata sallallahu alaihi wasallam fasakata fa'udtu fanashatuhu fasakata fa'udtu fanashatuhu faqala Allah wa rasuluhu a'lam fafadat aynai wa tawalaitu hatta tasawwartul jidar fabaina ana amshi fi suqil madinah idza nabati min nabati ahli Syam mimman qadima bit-ta'ami yabi'uhu bil Madinah yaqulu man yadullu ala Ka'b ibn Malik fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min Maliki Ghassan wa kuntu katiban. Wallahu alam. Kita akan sambung nanti, berhenti sekadar itu, sambung perbincangan tersebut dalam pertemuan yang akan datang biiznillah. Sebelum saya menutup perbincangan pada pagi ini, saya ingin sampaikan permintaan dan permohonan penduduk yang berada di Tambisan tempat kami lawat baru-baru ini, khususnya pada pusat pembangunan Minda Insan. Mereka memerlukan bantuan untuk berbuka dan juga bersahur untuk anak-anak yang bernaung di bawah pusat pembangunan pusat pembangunan Minda Insan. Rata-rata mereka adalah merupakan daripada kalangan anak-anak yang miskin, anak-anak yang fakir. Jadi baru-baru ni dia menghantar senarai list beberapa tempat kekosongan, adalah beberapa kekosongan yang ada untuk membantu memberikan juadah makan kepada anak-anak tersebut. Dan alhamdulillah saya berusaha, baru-baru ni adalah dapat dalam beberapa ribu, dan saya telah pun hantar kepada beliau. Dia kata, Ustaz, malam tadi dia buat makan, alhamdulillah, dia kata malam ni Ustaz kami first time makan ayam ya. Selama ni tak pernah makan ayam langsung dalam keadaan mereka berbuka. Kita ya Allah nampak ayam besar-besar belaka ya. Kita makan begitu, tapi mereka tidak makan. Dia kata inilah alhamdulillah hasil daripada sumbangan-sumbangan. Cuma saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasihlah di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin ada yang telah pun memberikan sumbangan tersebut kepada mereka. Cuma jika sekiranya ada di kalangan tuan-tuan, saya ingin membuka tawaran tersebut. Nanti duit tersebut ataupun sumbangan tersebut saya akan serahkan kepada penyedianya, Profesor Surail, yang akan mengagih-agihkan sumbangan tersebut kepada pelajar-pelajar ataupun anak-anak yang berada khususnya di kampung Tagupi Laut. Tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan dah tengok ataupun tidaklah, saya tak tahulah, baru-baru ni Astro Oasis dia membuat perjalanan kami di bumi tersebut ya. Wallahu a'lam. Okey, satu lagi pengumuman. Esok program penghayatan Ramadan wanita 1440 Hijrah pada jam 7.30 pagi sehingga 3 petang di Dewan Solat Bawah Masjid Negeri. Di Dewan Solat Bawah Masjid Negeri, sumbangan penyertaan RM10.
Atau cara program ceramah yang akan disampaikan oleh Ustazah Sabariah Saleh, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Dakwah. Kemudian solat sunat duha, solat sunat tasbih dan hajat oleh Ustaz Imran Nasuha. Tadarus Al-Quran, solat zuhur dan juga majlis khatam Al-Quran dan kemudian bersurai. Tuan-tuan dan puan-puan dijemput untuk bersama-sama mengimarahkan program tersebut. Dan satu lagi ada permintaan ni, iaitulah mohon didoakan untuk Arif Azhari, 32 tahun, yang akan menjalani pembedahan darah beku sebab mengalami stroke semalam. Operationnya pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan dan mempermudahkan pembedahan tersebut insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا مترودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في صباحنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا أهلكته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا جاهلا إلا علمته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.